Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang sila tekan subscribe button dekat bawah ni. And kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much. Okay, kali ni kita berpindah pula daripada negeri Kedah. Kali ni kita akan ke negeri Kelantan pula. Tapi dalam video ni bukan satu, bukan dua, tapi 5 tempat yang seram yang korang mungkin tahu ataupun mungkin tak tahu yang ada dekat Kelantan ataupun mungkin berdekatan dengan korang. So kalau korang nak tahu apa 5 tempat seram tu, korang kena stay tune sampai habis video, okay? Tempat yang pertama adalah Gunung Stong. Jadi Gunung Stong ni memang terkenal dalam kalangan pendaki-pendaki gunung lah. Jadi cerita yang pertama adalah ada satu kumpulan pendaki ni, diorang dah sampai ke puncak Gunung Stong. Jadi bila setibanya dekat puncak tu, mestilah kita nak tangkap gambar kan kalau dah sampai kat puncak tu. Jadi ada seorang ni, dia masa nak tangkap gambar tu, dia tertoleh lah dekat belakang. And ada dekat batu-batu besar tu, dia ternampak seorang lelaki yang tinggi dan berbaju putih. Jadi dia ni pun jenis yang rabun-rabun. So dia panggil lah lelaki tu untuk tolong tangkapkan gambar diorang. Tapi bila dia panggil tu, orang tua tu tak layan langsung. So bila dia tak layan langsung tu, kawan-kawan dia semua dah senyap. So bila semua orang senyap tu, dia dah tahu dah yang apa yang dia nampak tu bukan manusia. So tak apalah, macam dia sambung tangkap gambar. Lepas dia tangkap gambar tu, dia toleh balik kat belakang. And orang tua tu dah hilang. Next cerita dekat Gunung Stong ni pula, ada lagi sekumpulan pendaki lah. And Nisa namakan seorang ni, nama dia Azman. So Azman, dia dengan kawan-kawan dia pergilah hiking. And masa dia pergi hiking tu dalam 40 minit, dia rasa macam ngantuk sangat. So bila dia rasa macam ngantuk sangat tu, dia bagi tahu dekat kawan-kawan dia, naiklah atas dulu. So bila diorang turun nanti kejutkan dia, sebab dia tak larat nak ikut. Lepas tu dia tengok jam, tengok macam dah dekat nak lewat malam dah. Tapi kawan-kawan dia still lagi tak kejutkan dia. So mungkin dia fikir macam kawan-kawan dia nak gurau ke apa. So dia pun decide untuk turun je ke diorang punya base camp tu. And on the way dia nak pergi dekat base camp tu, dia terjumpa seorang adalah lelaki tua. So lelaki tua ni dia pakai kain pelikat and bersemutal. So bersemutal ni kalau korang tak tahu adalah kain yang dililit dekat kepala tu dalam logat Kelantan lah. And dia tanya dekat pakcik tu nak pergi mana? Pakcik tu jawab dia nak pulang ke atas. So Azman pun cakap lah dia baru daripada atas nak turun ke base camp. Lepas tu pakcik tu cakap hati-hatilah nak turun bawah. So Azman tak adalah rasa pelik sangat. So on the way dia nak ke bawah tu, and dia fikir balik, kalau dekat atas mana ada kampung ataupun tempat tinggal. Macam tak logik kalau malam orang tua nak balik ke atas. So dia pun fikir macam rasa macam dah pelik dah. Lepas tu dia toleh balik dekat atas, tengok orang tua tu dah tak ada. Tempat kedua yang mungkin korang tak tahu yang ada kisah misteri juga adalah Jeram Linang. So Jeram Linang ni dia adalah kawasan hutan lipo dan rekreasi. Dia ada air terjun juga dekat kawasan tu. Tapi dekat situ dikatakan ada nenek kebayan yang menjaga. Ada orang yang tengah mandi dekat situ, dia cakap dia tertangkap gambar nenek kebayan tu. Dan orang kata nenek kebayan tu adalah ketua jin dekat situ. Tapi kita tak tahulah betul ataupun tak. Itu tak dapat nak dipastikan. Tempat yang ketiga adalah Pantai Sri Tujuh. So Pantai Sri Tujuh adalah sebuah pantai yang berhampiran dengan Pangkalan Kubur dan juga Pangkalan Kereta Api Tumpat. And dikatakan yang tempat ni banyak perkara misteri yang ada satu cerita ni which Nisa dapat daripada satu blog. Ada seorang perempuan ni, Nisa namakan dia sebagai Azlin lah. Azlin ni dia tengah duduk dekat tepi pantai tu. Sebenarnya dia pergi bercuti dengan kawan-kawan dia dekat pantai ni. And pada malam hari dia pergi dekat tepi pantai and dia tengah on the phone dengan kawan dia. So tiba-tiba dia nampak ada satu pasangan, maybe suami isteri lah.
And dia nampak pasangan ni. So macam mula-mula dia tak rasa apa-apa pelik sangat. Sebab mungkin benda biasa lah kan, suami isteri pergi kat pantai apa semua. Tapi dia tak tahu macam kenapa ada banyak-banyak benda misteri yang jadi. Dia tertarik dengan dia tertarik nak tengok pasangan ni. Lepas tu tiba-tiba ada satu awan gelap yang besar datang dekat dengan pasangan ni, and tiba-tiba pasangan ni hilang. So Ali ni memang tak banyak cakap, dia terus pergi balik dekat chalet dia. So sampai-sampai dekat chalet dia, kawan dia pula bagi tahu yang masa maghrib dia ternampak ada satu gulungan putih yang bergolek dekat tepi pantai. So keesokan harinya pada waktu malam, dorang decide untuk memancing, and dorang sewa boat untuk pergi memancing. Ali ni mula-mula tak nak ikut, tapi kalau dah dia fikir balik macam malam semalam dia kena ganggu, which dorang punya pintu, dorang punya tingkap semua kena ketuk. Lepas tu dia dengar bunyi orang bagi salam. Ada kejap-kejap ada suara orang tua lah, lepas tu ada suara budak. Tapi masalahnya semua orang tak dengar kecuali Alin tu seorang. Masa dekat atas bot tu, dorang tengah memancing, tiba-tiba bot dorang macam seakan-akan digoncang kuat sebanyak 2 kali. Padahal ombak tak kuat pun. And tiba-tiba Azlin terpandang ke sebelah, ada satu bot tu, and dalam bot tu ada Alin nampak ada tangan yang kurus and panjang dekat dalam bot tu. Tapi yang menjadi masalahnya, semua orang tak nampak benda tu. And dikatakan apa yang dia nampak tu adalah hantu laut. Cerita yang keempat adalah di Kampung Talak. So Kampung Talak ni pada tahun 2016 telah kecoh, di mana ada satu kejadian aneh yang mana duit penduduk-penduduk kampung tu selalu hilang. Mula-mula diorang ingat macam ada pencuri masuk, tapi lama kelamaan diorang nampak yang ada toyol yang ini dikatakan oleh seorang penduduk kampung dekat situ yang bernama Halim Ismail. And dia cakap mula-mula dia tak percaya, sampai satu masa tu saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, baru saya tahu and baru saya percaya yang apa yang jadi tu bukan pencurian mek, tapi betul-betul toyol. So yang tempat yang terakhir adalah Caltex Salor. So Caltex ni actually tidak asing lah, kalau orang-orang Kelantan sendiri memang tak asing lagi. Sebab ramai yang dah tahu Caltex ni memang dah tutup sebab ada masalah ekonomi ke apa, itu kurang pasti. Tapi apa yang penting, Caltex Salor ni memang dah tutup. Jadi kes ni mula kecoh apabila di Twitter ada satu tweet yang mengatakan apabila Caltex ni tiba-tiba ada orang nampak dia meriah and ramai sangat pekerja. And Caltex ni selalu yang diganggu di Caltex ni selalunya orang luar Kelantan lah, which orang yang tak tahu tentang penutupan Caltex. And ada satu hari ada seorang pemuda ni, dia datang daripada luar negeri Kelantan lah. And dia pun singgah dekat Caltex tu untuk isi minyak sekejap. Lepas tu ada seorang pekerja, dia tolong isikan minyak, tapi dia sepanjang dia isi minyak tu dia tunduk and tak cakap apa-apa. Sampai dia tunduk tu memang tak nampak lah dia punya muka. So bila dah habis isi minyak semua tu, dia sampai je kat rumah, dia tengok tank dia masih kosong. Maksudnya minyak tak berisi lah. So dia pun macam pelik, kenapa minyak tu kosong kan. Then the next day dia baru tahu cerita yang sebenarnya Caltex tu dah tutup lama dah. So itu saja 5 kisah, 5 tempat seram ataupun 5 tempat yang ada benda mistik yang berlaku dekat Kelantan. So kalau korang pergi ke Kelantan, korang kena hati-hatilah dengan 5 tempat ni. And itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang tekan like button and share video ni. Jangan lupa subscribe sekali and tekan notification bell tu supaya korang tak terlepas untuk next content tu, okay? So see you guys in the next video. Bye.